Hai, salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 12 ingin membentangkan tentang tugasan berkumpulan ALS 2013. Kami telah memilih syarikat Amazon.com sebagai kajian kami. Antara ahli kumpulannya ialah Nur Atikah Maisarah binti Zairuddin, Siti Humairah Husna binti Isnin, Nur Ainajah binti Muhammad Idris, Tan Yi Tian, Nur Atikah binti Muhammad Nasir. Amazon ditubuhkan pada tahun 1994 di Bellevue, Washington oleh Jeff Bezos. Pada mulanya, Bezos menggabungkan Amazon di Washington dengan nama Gadabra pada 5 Julai 1994. Setelah beberapa bulan, dia menukar namanya menjadi Amazon.com. Bezos telah memilih nama Amazon dengan mencari dan menganalisis melalui kamus, iaitu Amazon adalah tempat yang eksotik dan berbeza, sama seperti yang dia bayangkan untuk perusahaan internetnya. Pada tahun 2000, logo tag Amazon menunjukkan anak panah melengkung yang mengarah daripada A ke Z, bahawa mereka membawa setiap produk daripada A ke Z dengan anak panah berbentuk senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah Maisarah binti Zairuddin. Nombor matrik A20A1699. Saya akan membentangkan tentang pengangkutan yang digunakan oleh syarikat Amazon. Pengangkutan merupakan sesuatu kenderaan yang membawa seseorang atau muatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengangkutan terbahagi kepada 5 jenis mod, iaitu pengangkutan udara, pengangkutan laut, pengangkutan darat yang terbahagi kepada laluan paip, kereta api dan kenderaan yang bermotor. Syarikat Amazon memilih jenis pengangkutan berdasarkan 6 atribut pengangkutan, iaitu kos, kelajuan, kebolehpercayaan, kemampuan, kapasiti dan fleksibiliti. Antara pengangkutan yang digunakan oleh syarikat Amazon ialah pengangkutan udara. Kenderaan yang terlibat dalam pengangkutan udara oleh syarikat Amazon ialah kapal terbang. Pengangkutan udara ini dipilih berdasarkan faktor kesegaran, jumlah produk yang banyak dan destinasi penghantaran pada jarak yang jauh. Kenderaan pengangkutan udara yang seterusnya digunakan oleh syarikat Amazon ialah kenderaan kawalan tanpa pemandu atau drone. Walau bagaimanapun, kaedah ini masih dalam kajian atau siasatan pihak Amazon. Tujuan pertama kaedah penghantaran kaedah penghantaran ini diperkenalkan adalah untuk memenuhi visi penghantaran syarikat Amazon, iaitu to deliver the best service at the best speed to our customer. Seterusnya, kaedah penghantaran menggunakan drone ini mendapat sokongan sepenuhnya dari syarikat penghantaran FedEx. Penghantaran yang seterusnya ialah
Pengangkutan yang seterusnya digunakan oleh syarikat Amazon ialah pengangkutan air. Jenis kenderaan yang digunakan ialah kapal muatan. Perkhidmatan pengangkutan Amazon menjadi semakin rancak dengan menggunakan jenis pengangkutan air ini. Hal ini terbukti apabila Amazon menghantar hampir 4.7 kartun barangan pengguna kepada pengguna. Pengangkutan jenis ini dipilih berdasarkan atribut flexibility dan kapasiti. Walau bagaimanapun, pengangkutan air ini memerlukan beberapa khidmat sokongan dari pengangkutan darat yang lain dan sokongan dari syarikat penghantaran yang lain yang bertujuan untuk mengambil barangan dari pelabuhan dan dihantar ke alamat yang ditetapkan oleh pengguna. Pengangkutan yang digunakan oleh syarikat Amazon seterusnya ialah pengangkutan darat. Pengangkutan bermotor yang digunakan oleh syarikat Amazon ialah van, truk dan lori. Truk digunakan untuk mengangkut barangan pengguna dalam jumlah yang banyak menggunakan kontena dan dihantar ke pelabuhan, lapangan terbang serta ke destinasi jarak yang jauh seperti daerah dan negara yang lain. Van dan lori berperanan sebagai menghantar barangan pengguna terus ke alamat yang ditetapkan oleh pengguna. Kesimpulannya, penghantaran merupakan aktiviti logistik yang terpenting kepada syarikat Amazon. Assalamualaikum, saya Siti Umar Husna binti Isnin, A20A1958 akan menerangkan tentang pergudangan. Okey, pergudangan merupakan sebahagian daripada sistem pengurusan logistik dan ianya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barangan. Amazon merupakan syarikat e-commerce yang besar dan terkenal. Sebagai sebuah syarikat yang besar, Amazon perlu memastikan sistem pergudangan mereka berjalan lancar. Oleh itu, Amazon mempunyai beberapa jenis gudang yang mempunyai fungsi tersendiri. Yang pertama ialah sortable center. Sortable center merupakan tempat di mana para pekerja mengumpul barangan yang dihantar kepada Amazon dan melakukan aktiviti pembungkusan seperti buku dan juga alat permainan. Yang kedua ialah non-sortable center. Non-sortable center ini merupakan tempat di mana Amazon menyimpan barangan yang bersaiz besar dan juga berat seperti perabot dan mesin. Yang ketiga ialah sortation center. Sortation center ini merupakan tempat di mana mereka mengambil barang yang ditempah oleh pelanggan daripada rak-rak, kemudian membungkus barangan tersebut mengikut kuantiti dan jenis barang yang dibeli. Yang keempat ialah receive center. Ianya merupakan tempat di mana Amazon menerima sebilangan besar barangan yang dijual oleh Amazon sendiri dan juga barangan yang dijual oleh peniaga e-dagang yang menyimpan barangan mereka di gudang Amazon. Yang kelima ialah specialty center yang merupakan sebuah jabatan yang akan membantu ketika di musim kemuncak. Mereka akan mengenakan barang tersebut mengikut kategori dan kapasiti yang berbeza. Yang keenam pula ialah delivery station. Di sini mereka akan membuat penghantaran setiap barangan yang siap dibungkus kepada pelanggan. Yang mempunyai fungsi tersendiri mengikut bahagian, Amazon turut memastikan pengurusan sistem perdagangan mereka berjalan dengan lancar. Amazon memastikan pengurusan perdagangan mereka berjalan lancar dengan menekankan dua perkara, iaitu kaedah mereka menyimpan barang dan penggunaan robot dalam gudang. Kaedah penyimpanan barang Amazon adalah secara rawak. Kaedah secara rawak ini memudahkan mereka menyimpan barangan di mana sahaja ruang yang ada. Okey, di gudang Amazon, setiap barang yang datang dalam jumlah yang banyak akan diasingkan menjadi satu. Okey, sebagai contoh, Amazon menerima 50 sekotak ubat gigi yang mengandungi 50 tiub ubat gigi. Jadi, Amazon tidak akan menyimpan sekotak ubat gigi tersebut, tetapi mereka akan mengasingkan ke 50 tiub itu untuk disimpan di tempat berasingan. Jadi, apabila mereka menyimpan barangan tersebut di tempat yang berasingan, kemungkinan besar untuk barangan tersebut berada di berhampiran dengan pekerja, berhampiran dengan pekerja. Jadi pekerja akan mudah untuk mencari barangan tersebut. Sebelum barangan tersebut disimpan, mereka akan mengimbas terlebih dahulu barang tersebut dan juga rak di mana mereka simpan barang itu. Jadi ini akan memudahkan pekerja untuk mengesan di mana mereka menyimpan barangan tersebut.
Seterusnya ialah penggunaan sistem robot Kiva. Robot Kiva ini telah memudahkan dan melancarkan lagi pengurusan pergudangan Amazon. Robot ini akan membawa rak-rak kepada pekerja apabila barang yang diperlukan oleh pekerja. Robot kecil ini mampu menampung berat sehingga 700 pound. Ianya bergerak mengikut grid dan kod yang terdapat di lantai permukaan gudang Amazon. Melalui penggunaan robot Kiva ini, sistem penyimpanan inventory menjadi lebih pantas. Tanpa penggunaan robot, masa yang diambil untuk mencari barang, membungkus dan menghantar ke tempat penghantaran boleh mengambil masa sehingga 60 hingga 70 minit. Tetapi dengan penggunaan robot Kiva ini, kerja yang sama dapat dilakukan hanya dengan masa 15 minit sahaja. Oleh itu, penggunaan robot Kiva ini membantu untuk melancarkan lagi pergerakan dalam gudang Amazon sehingga Amazon menjadi salah sebuah syarikat e-commerce yang terpantas di dunia. Hai, Assalamualaikum. Saya Naina Najwa binti Muhammad Idris yang bernombor matrik A20A1648. Okey, saya akan membentangkan tentang pembungkusan. Pembungkusan berfungsi untuk mengandungi, melindungi, menyimpan, mengangkut, memaklumkan dan menjual. Pembungkusan melambangkan identiti dan ideologi tersendiri di setiap syarikat tersebut. Melalui pembungkusan, pengguna dapat mengecam dan mengenal pasti barang daripada tas syarikat tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, Amazon merupakan syarikat yang terbesar dan dikenali di seluruh dunia. Oleh itu, Amazon amat menitik beratkan semua aktiviti, khususnya pembungkusan. Misi pembungkusan Amazon adalah untuk mengoptimumkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan dengan bekerjasama dengan pengeluar di seluruh dunia untuk mencipta pembungkusan yang lestari. Pembungkusan ini dapat menyenangkan pelanggan, mengurangkan sampah dan memastikan produk sampai dan tiba kepada pelanggan dengan sempurna dan tidak rosak. Antara keperluan pembungkusan Amazon terhadap produk asing dijual seperti yang ditetapkan: unit kotak, unit polybag, produk yang dibungkus kes, produk seramik mudah pecah dan rapuh, produk cecair, pasta, gel dan krim, dan alat perhiasan. Setiap produk-produk ini mempunyai cara pembungkusan yang berbeza. Produk asing. Amazon tidak menerima unit yang memerlukan Amazon mencantumkan sebahagian atau sebilangan unit-unit yang kecil. Contohnya, wheelbarrow yang dijual mempunyai pemegang dan kaki yang berasingan tetapi dijual sebagai satu bahagian. Produk yang telah ditetapkan. Produk yang telah ditetapkan mesti ditandakan sebagai set pada pembungkusan produk. Label pada unit hendaklah ditambah dan dinyatakan dengan jelas bahawa produk tersebut akan diterima dan dijual sebagai satu unit. Contohnya, dijual seperti yang ditetapkan, bersedia untuk menghantar, atau ini adalah satu set, jangan berpisah. Seperti yang kita sedia maklum, kotak mempunyai 6 pembukaan yang rata. Kotak juga perlu mempunyai bukaan atau penutup yang tidak akan mudah dibuka dengan sendirinya. Jika kotak boleh dibuka dengan sendiri, gunakan pita, gam atau stapler untuk memastikan kotak sentiasa ditutup. Kotak yang digunakan hendaklah tebal supaya kotak tidak kemek apabila tekanan sederhana digunakan pada mana-mana pihak. Unit polybag. Beg poli yang digunakan untuk melindungi produk mestilah memenuhi keperluan seperti beg poli dengan pembukaan 5 inci atau lebih besar. Mesti mempunyai amaran lemas sama ada dicetak pada beg atau dilampirkan pada label. Selain itu, produk yang dibungkus kes. Semua produk dalam kotak mestilah mempunyai SKU dan keadaan yang sepadan dan mesti dibungkus bersama oleh pengeluar. Sebagai contoh, pack case. Sebanyak 24 unit mestilah sentiasa mengandungi 24 unit. High pack case ialah 150 unit bagi setiap kes. Pembungkusan seramik kaca mudah pecah dan rapuh.
Unit mudah pecah dan rapuh harus dikemaskan agar tidak pecah dan mungkin menimbulkan bahaya keselamatan semasa penyimpanan, penyediaan penghantaran atau pengiriman kepada pelanggan. Logo mudah pecah hendaklah ditampal pada pembungkusan agar pihak logistik menjalankan kerja dengan lebih berhati-hati supaya barang selamat sampai kepada pelanggan. Antara pembungkusan yang digunakan untuk produk ini ialah induksi meterai, cincin keselamatan, klip logam dan jalur balut plastik. Okey, seterusnya pembungkusan terhadap cecair, pasta, gel dan krim. Cecair boleh menyebabkan kerosakan semasa disimpan. Cecair hendaklah dibungkus dengan selamat termasuk produk likat seperti pasta, gel dan krim untuk melindungi pembeli, rakan sekerja Amazon dan produk yang lain. Dan akhir sekali unit perhiasan. Sebarang unit perhiasan yang boleh rosak akibat terkoyak, kotoran, habuk atau cecair semasa proses pemenuhan mestilah dikemaskan dahulu mengikut panduan yang telah ditetapkan. Antara pembungkusan yang digunakan oleh unit perhiasan ialah kotak baldu dan kantung. Saya akan meneruskan pembintangan berkenaan customer service iaitu khidmat pelanggan. Customer service menawarkan satu bentuk perkhidmatan yang dikendalikan oleh satu jabatan untuk mengurus keperluan dan kehendak pelanggan. Customer service memainkan peranan untuk membantu sesebuah organisasi membina hubungan antara pelanggan. Kriteria-kriteria yang perlu wujud dalam customer service yang baik dalam sesebuah organisasi adalah yang pertama, kepantasan. Customer service harus berpegang janji dan tepat pada masa yang tentu untuk penghantaran produk kepada pelanggan. Yang kedua, kesopanan. Sebagai customer service, sepatutnya bersopan santun apabila bersembang dengan pelanggan. Yang ketiga, profesional. Apabila pelanggan menimbulkan pertanyaan, customer service harus menunjukkan sikap atau skill profesional dengan sedaya upaya menjawab segala persoalan pelanggan. Yang keempat, kepribadian. Apabila customer service mengetahui sedikit latar belakang dan nama pelanggan, menimbulkan perasaan mesra dalam hati mereka. Syarikat Amazon menggunakan customer service policy iaitu dasar perkhidmatan pelanggan untuk menjaga kepentingan pelanggan di samping memastikan pelanggan berpuas hati. Syarikat Amazon mengendalikan customer service dengan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan juga menjaga kepentingan pelanggan. Syarikat Amazon contohnya syarikat Amazon mengendalikan masalah yang berkenaan pesanan dan transaksi dengan meletakkan pautan contact us dan pautan help sama ada di atas atau di bawah setiap laman web. Amazon juga menyenaraikan nombor telefon, email ataupun pautan cek customer service untuk memudahkan pelanggan untuk mencari customer service apabila menghadapi masalah. Seterusnya, isu yang berkenaan pembayaran balik dan pertukaran iaitu syarikat Amazon bagi pelanggan memulangkan balik barang jika mendapati barang itu rosak dan membuat bayaran balik. Syarikat Amazon menggunakan dasar seperti menawarkan pembayaran balik dan perhantaran percuma untuk memuaskan hati pelanggan, dan apabila berlaku pertikaian, penjual tidak mampu menyelesaikan masalah berkenaan jual beli dengan pelanggan. Pelanggan boleh mengisi barang A to Z garanti untuk menuntut daripada Amazon. Akhirnya pelanggan membeli barang dari Amazon. Mereka boleh menulis review yang positif atau negatif tentang produk dalam
website yang disediakan. Penilaian ini akan membantu pelanggan untuk yang seterusnya dapat mengetahui lebih lanjut tentang produk tersebut berdasarkan review orang ramai. Lokasi kemudahan merujuk kepada pemilihan lokasi untuk pusat pergudangan, pengedaran dan kemudahan pengeluaran bagi keberkesanan dan kecekapan logistik. Strategi lokasi logistik pula digunakan dalam membantu syarikat memaksimumkan dan pada masa yang sama meminimumkan kos dan risiko yang ditanggung. Faktor-faktor lokasi kemudahan yang digunakan oleh syarikat Amazon ialah yang pertama, kedekatan pelanggan. Kedekatan pelanggan iaitu Amazon memilih kawasan Lokasi kemudahan merujuk kepada pemilihan lokasi untuk pusat pergudangan, pengedaran dan kemudahan pengeluaran bagi keberkesanan dan kecekapan logistik. Strategi lokasi logistik pula digunakan dalam membantu syarikat memaksimumkan dan pada masa yang sama meminimumkan kos dan risiko yang ditanggung. Faktor-faktor lokasi kemudahan yang digunakan oleh syarikat Amazon ialah yang pertama, kedekatan pelanggan. Kedekatan pelanggan iaitu Amazon memilih kawasan berdekatan bandar atau pusat bandar dalam pembinaan lokasi kemudahan. Ini bertujuan agar barang yang dipesan oleh pelanggan dapat dihantar dalam masa yang cepat dan singkat. Oleh itu, Amazon menawarkan perkhidmatan Amazon Prime Now kepada pelanggan yang menjanjikan perhantaran barang dalam masa 1 jam. Faktor kedua ialah dasar cukai jualan internet. Amazon memilih lokasi yang tidak dikenakan cukai jualan ataupun lokasi yang mempunyai penduduk yang sedikit. Hal ini kerana Amazon ingin menawarkan kepada pelanggannya pengalaman membeli barang yang bebas cukai. Kesimpulannya, kelima-lima aktiviti logistik seperti pengangkutan, pergudangan, pembungkusan, khidmat pelanggan dan lokasi strategik membantu dalam kelancaran operasi syarikat Amazon. Ia turut membantu memenuhi keperluan dan kehendak serta tahap kepuasan pelanggan. Ini dapat membantu meningkatkan keuntungan serta perkembangan syarikat Amazon pada masa akan datang.